Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzi selaku imam kita, khatib kita pada hari ini sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dah 15 Ramadan kita pada hari ini, 16 Ramadan kita pada hari ini. InsyaAllah semoga Allah memberkati segala amalan kita di bulan yang mulia ini. Bagi program Surah An-Nur, insyaAllah pada hari esok selepas salat asar kita ada program menyantuni anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi saya bagi pihak pengusaha surau menyebut tuan-tuan yang ada kalangan, sama-sama kita di dalam program tersebut selepas salat asar esok insyaAllah. Pada hari ini kita akan mengadakan doa kunut nazilah semasa salat Jumaat dan salat hajat. InsyaAllah Tuan Imam kita akan membuat kunut nazilah pada rakaat yang kedua. Selepas salat Jumaat kita akan bangun untuk salat hajat. Ini adalah arahan daripada JAIS yang kami terima pagi tadi. Jadi sama-sama kita khusus untuk Palestin Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, insyaAllah sama-sama kita untuk salat hajat pada hari ini insyaAllah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، اللهم رب العالمين.
الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Di hari yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Hikmah Bulan Ramadan. Muslimin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan pada awal khutbah ini bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini jelas sekali mengingatkan kepada kita tentang kewajipan berpuasa, dan tujuan utama adalah untuk menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan ia merupakan masa gembira kepada orang yang beriman kerana setiap saat ada ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dalam bulan Ramadan adalah hari penuh keberkatan, peluang untuk menyucikan diri dan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sendiri merasa gembira setiap kali kedatangan bulan ini, dan kegembiraannya disampaikan pula kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bermaksud, wahai umat manusia, kamu sedang dinaungi bulan Ramadan yang besar kemuliaannya, lagi berkat, bulan yang mengandungi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bulan puasanya dijadikan Allah SWT satu perintah yang diwajibkan, dan selain daripada itu disunatkan salat sunat tarawih pada malam harinya. Seterusnya Rasulullah SAW telah bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridah fima siwahu, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwahu. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan Ramadan dengan sesuatu dari perkara kebajikan, samalah seperti ia mengerjakan satu perintah Allah yang diwajibkan pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu perkara yang diwajibkan oleh Allah pada bulan itu, samalah seperti ia menunaikan 70 perkara yang diwajibkan Allah pada bulan-bulan yang lain. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir lillahi wa taqau minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, seruan dari langit menyeru, wahai orang yang ingin berbuat kebaikan, teruslah mara berbuat kebajikan. Wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, hentikanlah. Bagi Allah melepaskan ramai dari neraka seruan itu pada tiap-tiap malam. Riwayat Imam Tirmizi. Muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan ialah madrasah terbaik umat Islam bagi membina perubahan diri sepanjang tahun. Ramadan yang bermatlamat takwa
Asasnya keimanan kepada Allah SWT melalui ibadah. Ibadah utama iaitu berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam dengan pelbagai ibadah di sepanjang bulan Ramadan adalah cara utama kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Segala amal ibadah kita sangat benar Allah SWT untuk melipat gandakan pahala yang dilakukan, dan kemuncak sasarannya ialah pembersihan hati dosa yang dilakukan. Membar yang mulia ingin menyatakan inilah di antara pendekatan dan motivasi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam membina kepribadian muslim sejati agar konsep pengabdian diri kepada Allah SWT dapat direalisasikan dengan sebenar. Oleh itu umat diharapkan agar dengan menghayati hikmah bulan Ramadan ini, sekali lagi penekanan dapat diutamakan agar mampu mendidik umat Islam untuk menjadi insan bertakwa. Takwa ialah nilai hidup berpandukan kepada penilaian dan piawaian Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang bulan Ramadan kita dilatih untuk membuat satu lonjakan daripada melakukan sesuatu amalan biasa kepada luar biasa, amalan dalam penilaian manusia kepada yang tertinggi, iaitu penilaian Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perubahan yang kita ingin lakukan, sama ada ianya berkaitan rapat, berkaitan persoalan hidup, penampilan diri, menambah pendapatan, perlulah berasaskan kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala yang berasaskan nilai takwa dan keimanan. Justru segala ibadat yang dituntut sepanjang Ramadan perlulah dilaksanakan secara ikhlas, secara jujur, sabar dan berdisiplin. Oleh itu perlu diingatkan bahawa segala ibadah yang dituntut pada bulan Ramadan merupakan peluang terbaik untuk membina perubahan diri. Ingatlah, segala ibadah di bulan Ramadan yang dilakukan dengan sempurna mampu mengawal segala kemaksiatan dunia dan dapat mendidik jiwa menjadi lebih tenang dan membentuk diri menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan dalam membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah surau-surau dan masjid dengan membawa anak-anak dan keluarga kita untuk sama-sama melaksanakan amal ibadat di sepanjang bulan Ramadan ini. Percayalah bahawa kebersamaan kita dalam proses pengabdian diri membuatkan syaitan merasa sukar dalam menggoda manusia sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadan. Yakinlah bahawa bagi mengimarahkan bulan Ramadan dengan segala ibadah dan memperoleh ganjaran pahala yang ditawarkan oleh Allah SWT, maka jiwa kita hendaklah diasuh dan dilatih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta bermujahadah melawan hawa nafsu. Pada bulan Ramadan juga tugas untuk mengawal hawa nafsu dipermudahkan dan bulan Ramadan dengan melakukan amal ibadah. Kita juga dituntut memperbanyakkan amal ibadah yang lain dengan mengisi ruang-ruang yang ada, antaranya salat sunat tarawih, bertadarus, bersedekah, membaca Al-Quran, beriktikaf, menuntut ilmu dan sebagainya. Ini penting bagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dalam usaha mencari keridhaannya. Itulah amalan wajib dan sunat pada sepanjang bulan ini merupakan latih tubi insan kepada pembersihan hati, mendisiplin anggota badan, mengukuhkan akhlak dan mencegah penyakit. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan beribadah
dengan penuh keimanan dan pengharapan akan keridhaan Allah, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita sama-sama menghayati dan mengambil pengajaran daripada isi kandungannya, iaitu yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa bulan Ramadan adalah bulan rahmah, bulan keampunan dan bulan meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umat Islam dalam mengambil peluang dalam bulan Ramadan untuk menyucikan diri dari segala dosa kecil dan dosa besar. Semoga selepas selesainya Ramadan kita bagaikan kain putih yang suci bersih dari segala kekotoran zahir dan batin. Yang ketiga, umat Islam perlu mengambil kesempatan pada bulan Ramadan untuk memperbanyakkan doa dan amalan bersedekah kepada fakir miskin yang menjadi amalan utama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kawarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi iqayatika samadaniyah. Jalal kamalikina al mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Had. Allahumma dimil auna wal hidayah wa taufiq wa sihhata wa salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma til umrahuma muslihaini lil muwazzafin wa ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga
Lembaga Zakat Selangor mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta menjauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-hambamu, kepada hambamu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumahmu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi al-bala idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.